لله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan yang diberikan kepada kita, dan kita dah berada pada pertengahan ataupun separuh kedua bulan Januari 2023. Baik, seperti biasa kita sambung kelas ataupun kuliah kita yang tekan yang mana ni, entire window tab, entire screen. Entire. Sekejap. Nak tutup gambar dulu lah. Bila tinggal tadi sekejap, laptop ni duduk kat bawah. Jadi budak ni, anak-anak ni buka patut ke? Tak ada lagi. Tak ada lagi ni. Mat entire tak? Entire. Ada ke? Okey. Mana tak timbul ni. Timbul sekejap tapi tak erti saya ni. Betulkan entire. Bukan. Window. Masa lama. Apa? Okey. Pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lupa nak bagi tahu. Isyak kita 8.38. Jadi orang panggil masuk lewat. Kan? Jadi kalau boleh kita untuk minggu ataupun kelas yang berikutnya lah, dalam Februari ni sebelum Ramadan, artinya kita mula jam 9 suku. Boleh ke? Boleh. Kan? Sebab dia agak rushing. Saya kalau dengan seorang 2 minit je. Naik motor pun kejap je lah. Kan? Kukuk lah ada mungkin orang lain dan sebagainya. Nak kita pun tak nak rushing lah. Bagaimana kalau kita pergi ke surau pun Nabi kata tak perlu kata kita nak kejar rakaat, kan. Baik. Kita kembali menyambung perbincangan kita dalam apa dipanggil fiqh hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu ibadah. Satu buku yang disusun Dr. Omar Muhammad Noor. Ada nampak skrin apa video ke ni? Tak nampak. Ni apa moderator? Tak besar, Ustaz. Tak besar sangat. Besar dah ni. Tu kata mungkin ada dah besar dah ni. Macam mana Kita stop dulu. So kita masuk balik, yang tadi tu adalah window tak? Share yang ni. Tu kan? Besar ke? Kau gambar macam mana? Ni full screen dah pada laptop saya ni. Cuba Ustaz sentuh kat ni. Sentuh kat nombor 2. Nombor 2 yang mana? Sentuh kat apa paragraf kedua tu. Page kedua tadi. Saya tengok. Okey, sekejap. Okey, yang ni. Page kedua. Guna page kedua ni.
Ni page, okey, ni apa dipanggil poster, ni page kedua ni. Tak gerak page kedua tu. Ha? Yang Gerak page ke kedua tak? tu tak gerak. Tak Tak gerak. keluar. Tak keluar. Ha. Okey, keluar dah. Lepas tu start pilih yang ke bawah sekali tu zoom. Zoom tu besar sikit. Zoom ke bawah tu. Bawah yang mana? Bawah sekali dah ada zoom tu. Bukan pada yang slideshow. Zoom macam ni? Ha. Ha? Okey. Ya ke? Ya, dia clear dah. Dah besar nampak. Jadi tak pada skrin Ada keluar dah kat skrin yang. ramput yang sebelah ni. Okay, boleh ke macam ni? Dah okey dah. Okey, tak apalah kalau begitu. Baik, kita sambung perbincangan kita dalam fiqhul hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu ibadah, yang disusun oleh Dr. Umar Muhammad Noor, yang kini merupakan pensyarah kanan di bahagian pengajian Islam Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Baik, kita masuk kepada tajuk yang keempat rasanya, kan? Baik, yang berjudul Pemuda Bani Tamim, Pembawa Panji Imam Mahdi. Isu ni agak rare sebenarnya. Kalau saya ingat zaman remaja dulu pun dah ada cerita Bani Tamim. Baik, kita berdasarkan kepada soalan yang ada dalam buku ini. Okey. Kata penulis, waktu kecil-kecil dahulu saya pernah mendengar seseorang mengaku dirinya sebagai pemuda Bani Tamim. Dia mendakwa dirinya sebagai pembawa panji. Panji maknanya bendera, kan? Pembawa panji bendera Imam Mahdi yang akan keluar pada akhir zaman. Katanya ada hadis daripada Nabi SAW yang memberitakan perkara ini. Ini yang bertanya ni lah, ada kata saya mula disedarkan bahawa tidak semua yang dikatakan hadis itu benar-benar hadis. Justru saya nak bertanya kepada Ustaz. Kepada Ustaz maknanya kepada Dr. Omar tu lah, kan, pasal dia yang tulis buku. Baik, adakah terdapat hadis yang pernah menyebut tentang pemuda Bani Tamim? Ini soalan. Ada apa dia? Maknanya ada hadis, kan, ada hadis. Ada hadis yang pernah menyebut tentang pemuda Bani Tamim itu. Tetapi dia bagi direct jawapan, maknanya orang kata potong steam, tak potong, namun status riwayatnya sangat lemah, kan? Mungkin kalau sebahagian lain dia punya kaedahnya ialah dia mari dulu hadis beberapa riwayat dan sebagainya, kemudian sebagaimana yang kita bincang pada minggu lepas, jadi tak bagi tahu lagi, kan, di hujung ni setelah takhrij kemudian dilakukan penelitian, semakan ataupun penilaian terhadap teks hadis ataupun matan hadis dan juga sanad hadis, maka akhirnya keluarlah result sama ada hadis tadi itu bermasalah ataupun tidak. Dan yang ni okey, dia bagi tahu awal-awal lagi status riwayat. Dan ada kalanya, okey, dari sudut istilah lah yang pertama sekali. Bagi orang awam, kalau dalam disiplin ilmu hadis ni, antara dilema ataupun yang kita hadapi sedikit masalah ialah dari sudut terjemahan. Sebab dalam bahasa Arab menggunakan terma seperti hadis sahih, kan, hadis hasan, hadis dhaif, hadis amat dhaif, hadis dhaif jiddan dan hadis maudhu'. Baik, adapun bila ilmu ini diajarkan kepada orang Melayu, maka berlakunya penterjemahan ilmu tadi, ulum hadis. Kan, dia terjemahkan adakah ulum hadis ataupun ilmu-ilmu hadis.
kemudian adakah semua terminologi, semua istilah itu perlu diterjemahkan? Adakah semua istilah yang ada dalam hadis, dalam ulum hadis itu perlu diterjemahkan? Contohnya perkataan muhaddis, perkataan sanad, jarah, ta'dil, thiqah, kan, dan sebagainya, adakah perlu diterjemahkan ataupun tidak? Ini antara persoalan. Sebab yang belajar tu siapa? Kan, kalau yang belajar tu, let's say kita kata orang yang ada Arabic background, kan, okey, dia boleh faham istilah tadi. Dan kalau orang yang bukan ataupun yang tidak ada Islamic Studies background, barangkali dia mungkin boleh mungkin tak faham, ataupun mungkin juga boleh faham apabila dia meminati, kan, dia menekuni bidang tadi. Jadi ini antara polemik, kan, sedikit sajalah. So sebahagian mencadangkan supaya tidak diterjemahkan perkataan hadis dhaif kepada lemah, kan, perkataan ataupun istilah hadis dhaif jiddan kepada amat lemah ataupun sangat lemah. Kerana kalau boleh kita kekalkan begitu. Tetapi kalau kita baca buku-buku bahasa Inggeris, kalau bolehlah kita kekalkan dia punya istilah asal ini, dan kita buat in bracket, artinya hadis tadi itu adalah terjemahannya dalam bahasa Melayu misalnya. Baik, kata penulis, sekurang-kurangnya ada 2 orang perawi yang lemah dalam sanad hadis tersebut. Ekoran itu hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk permasalahan hukum, apatah lagi dari bidang ataupun dari sudut akidah. Kan, kita maklum tak? Ini kita sedia maklum, dan kita kena peringat diri kita, tuan-tuan, sebab mutaakhir ini mungkin dalam 20 tahun misal kata, dan apatah lagi dengan kemunculan media sosial, maklumat di hujung jari dan bertebaran merata tempat, boleh mengelirukan sesiapa sahaja, dan yang berbicarakan itu pun juga, kan, macam-macam latar belakang, maka kita pun kadang-kala jadi celaru ataupun jadi confused. Ataupun dhaif jiddan, apatah lagi hadis yang palsu ataupun maudhu', kan, memang rejected lah. Tapi yang dhaif dan dhaif jiddan ini, dia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum, dan juga dalam perkara ibadah, dan juga apatah lagi dalam bab akidah. Kan, dalam bab akidah. Baik. Jadi isu ini, isu Imam Mahdi dan juga isu pemuda Bani Tamim ini isu akidah. Ini kalau kita pergi panjang lebar lah, ada berlakulah perbezaan pandangan. Ada yang kata apakah ini furu' ataupun ini usul, kan, sampailah kiamat tak akan selesai isu ini. Baik, kita tengok teks hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir, menerusi sanad Katsir bin Ja'far daripada Abdullah bin Lah antara yang mana bukunya terbakar, kan. Jadi antara isu berkenaan dengan Ibnu Lahiyah ini ialah tidak semua periwayatannya ditolak dan diterima, kan. Jadi separuh-separuh, kena tengok peristiwa tu berlaku bila. Let's say kita kata beginilah, apabila kita buat semakan terhadap Ibnu Lahiyah ni, diambil daripada siapa, kan, dan siapa pula yang mengambil daripadanya, kan. Siapa pula yang mengambil daripadanya? Kalau di sini maknanya yang mengambil daripadanya adalah Katsir bin Ja'far. Baik, jadi isu utama kepada Abdullah bin Lahiyah ini ialah bila kitab dia terbakar tu, dia ingatan dia ni dia tak berapa kuat. Jadi kalau sebelum ni, okey, nanti dulu aku tengok buku. Kalau ibarat kata macam itulah, maka diriwayat berdasarkan buku, okey, boleh diterima, akan makbul. Tetapi apabila dia meriwayatkan dan diambil oleh, makna dia dia punya ingatan tu tak berapa kuat lah, kita kata tak, maka timbul masalah sama ada
periwayatan itu sendiri bercampur aduk dan seumpamanya. Yang ni ialah masalah pada perawi ni kasir. Maknanya kalau Abdullah bin Lahiyah itu sendiri pun ada masalah. Baik, tapi tak boleh secara pekal. Dan Abdullah bin Umar, bukan Ibnu Umar ni. Abdullah bin Umar nama yang sama tapi orang lain. Daripada Nafi' dan juga daripada Ibn Umar. Yang ni barulah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Baik. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kaum muslimin daripada kalangan Ansar. Ali bin Abi Thalib duduk sebelah Nabi. Manakala Al-Abbas, pak saudara Nabi, duduk sebelah kanan Ali. Kan? Jadi berlakulah pertengkaran antara Al-Abbas ini dengan seorang lelaki Ansar tadi. Dan lalu Al-Abbas, ini ayah kepada Abdullah bin Abbas, biasa dikenali sebagai Al-Abbas. Sebahagiannya meriwayatkan dengan ada alif lam Al-Abbas, kan? Ataupun Abbas pun samalah. Baik. Lalu Nabi SAW angkat tangan Abbas dan Ali. Ini dia punya teks hadis yang saya ambil daripada apa tadi tak ingat dah. Al-Lukah ke ada satu web. Baik. Haddatsana Ali bin Sa'id qala makna ni adalah ringkasan daripada haddatsana lah. Muhammad bin Mansur At-Tusi qala samalah haddatsana. Dia ada singkatan dia. Kasir bin Ja'far qala Ibnu Lahiyah an Abdullah bin Umar an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin minal muhajirin wal ansar. Kalau dalam buku ni pun disebutkan Ansar saja, kan? Jadi bila kita buat saya makan sebagai contohlah comparison antara buku yang ada di tangan kita ini tuan-tuan, menyebutkan muka surat 15 ini ialah daripada Ansar. Dan bila kita tengok teks ada menyebutkan daripada Muhajirin dan Ansar. Sebab apa? Sebab Ali itu daripada Muhajirin, Al-Abbas itu daripada Muhajirin. Kan? Ali bin Abi Thalib an Yasari. Kemudian Al-Abbas Yamin. Iza talah Al-Abbas wa rajulun min al-Ansar wa aghlazu Ansari. Maka si apa tadi? Ansar tadi itu mengeluarkan kata-kata yang kesat tapi yang kasar kepada Al-Abbas, maka fa'aqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadil Abbas wa yadi Ali. Dan lalu Nabi pun ambil lah, kan, maknanya pegang, angkat tangan kedua-dua Nabi dan juga menantu Nabi. Maka Nabi bersabda, saya khuruju, maka akan keluar, saya khuruju min sulbi haza, daripada apa, saya khuruju min sulbi haza hayyun yamla'ul arda jauran wa zulma. Saya khuruju min sulbi haza hayyun, maka akan keluar daripada sulbi. Sulbi ni tulang sulbi lah, kan, yang tulang tidak hancur bila jasad kita ditanam dalam kubur pun kan ada seketul kecil tu, kan. Jadi ini panggil sulbi. Maknanya akan keluar daripada keturunan orang ini, yakni Al-Abbas, kan, haza hayyun. Hayyun ni maknanya orang ni lah, merujuk kepada manusia. Yamla'ul arda, yang akan memenuhi bumi, jauran wa zulma. Satu kaum yang akan memenuhi bumi ini dengan penuh dan juga akan keluar daripada sulbi ataupun keturunan si fulan ni, merujuk kepada siapa? Kepada Ali bin Abu Talib. Yamla'ul arda adalan wa qista. Kan, adalan adik dan qista ni adalah samalah lebih kurang, maknanya adil, kan. Tu sebab ada orang nama Kristina, keadilan kami, daripada yang ni lah, kan, ambil nama ni. Baik, fa iza ra'aitum zalika, bila kamu tengok insiden ataupun kejadian itu, perkara itu berlaku,
fa'alaikum bil fata at-tamimi. Hendaklah kamu ataupun carilah, di sini dia kata carilah, terjemahan, hendaklah kamu mencari seorang pemuda Bani Tamim, fa innahu yaqbalu minal masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Dan dia akan datang dari timur dan wahwa sahibu al-mahdi. Baik. Jadi Nabi kata akan keluar daripada keturunan lelaki ini yakni Al-Abbas atau kaum yang memenuhi dunia dan dengan kezaliman, dan akan keluar juga daripada keturunan si lelaki ini, makna Ali akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jadi bila kamu tengok benda ni berlaku, carilah pemuda Bani Tamim tadilah kan. Fa innahu yaqbalu, kerana dia ni mari daripada timur dan pemegang bendera ataupun panji Al-Mahdi. Baik. Waqala, kata At-Tabrani, lam yarwi hadzal hadithu an Abdullah bin Umar illa Ibnu Lahiyah tafarrada bihi Katsir bin Ja'far. Tidak meriwayatkan akan hadis ini daripada Abdullah bin Umar melainkan atau kecuali Ibnu Lahiyah dan berseorangan, dan meriwayatkan hadis ini. Baik, Abdullah bin Umar di sini ialah Ibnu Hafsin bin Asim bin Al-Umari, qala Al-Hafiz Ta'fun Abid. Dia ni maknanya kata Al-Hafiz merujuk kepada Al-Hafiz di sini ialah Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, ini dari sudut istilah. Kan bila dalam disiplin hadis, biasanya bila kita jumpa qala Al-Hafiz, Hafiz mana ni? Adakah nama orang Hafiz ataupun juga semua ulama Hafiz? Tidak, dimaksudkan dengan Al-Hafiz di sini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak kepada yang lain. Okay. Ini yang terjemahan. Baik. Hadis ini sangat lemah. Hadis ini sangat lemah dan Imam At-Tabarani ada mengulas, dia kata tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar melainkan Ibnu Lahiyah dan Katsir bin Ja'far. Abdullah bin Umar adalah dua orang perawi yang lemah. Baik. Selain masalah aspek sanad, hadis ini juga ada masalah dari sudut matan. Kalau satu sudut saja kita jumpa, kita kata hadis ini lemah, hadis ini dhaif dari sudut matan, dari sudut sanad pun dah dikira hadis yang dhaif. Cuma kita kena carilah kan, kalau kita belajar ilmu hadis ni kita kena cari untuk kita nak mengkelaskan hadis ni dipanggil apa. Muttarab ke, hadis munkar ke, hadis apa ke kan, kerana disebabkan oleh masalah ataupun penyakit yang ada pada perawi hadis tadi, sama ada pada perawi yakni pada sanad maupun juga pada matan. Baik, masalah juga dari sudut matan ini kerana isi kandungan hadis ini seolah-olah merendah-rendahkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi SAW sendiri. Baik. Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini seorang lagi Ibnu Hajar kan. Biasanya sama ada digunakan kalau ditulis Ibnu Hajar merujuk kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Al-Hafiz tadi. Kan? Kecuali ditulis guna nama ni kan, Imam Al-Haythami. Dialah, ataupun juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Makki. Kan? Mungkin adalah dia mengikut kecenderungan penulis. Jadi ada menggunakan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau letak Makki, clear, orang tahu dah, tidak ada orang lain. Dalam kitab dia Majma' Az-Zawaid, ini juga antara kitab hadis ni, tapi yang kemudian lah Rawahu Tabrani fil Awsat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Mawsat. Dia juga nama-nama lah. Ada nama Sunan, ada nama Musnad, ada nama
ulama hadis itu ada kaedah yang tersendiri di dalam menyusun hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Dia ada kaedah. Yang biasa kita guna ni, yang kita duk pakai hari ni tuan-tuan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian 4 sunan itu adalah berdasarkan kepada abwabul fiqhiyah, tajuk-tajuk fiqh. Kalau kita tengok kepada mu'jam, dia lebih pada huruf lah kan. Alif, bata kan. Kalau musnad, dia apa kaedah dia? Berdasarkan kepada nama perawi. Yang itulah, kalau jenis nak cari nama, nak cari hadis ni lebih kepada nama perawi jenuh. Kalau tengok hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah kan, ada berapa ribu lebih tu, jenuh kita nak belik selai-selai. Contohlah kalau kita menggunakan cara lama tak. Kan itu kaedah dia. Kan ini cara baru, mudahlah tekan software tak, dia akan keluarlah contoh. Metodologi penyusunan berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang tertentulah. Baik. Ada juga seperti Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Jami' As-Saghir, kan, kitab dia. Sebab Imam Suyuti ni dah kemudian dah kan, yang meninggal tahun 911 Hijrah. Dia pun juga ada dia punya koleksi hadis dia yang tersendiri, yang dia susun berdasarkan kepada dia panggil apa dia panggil maknanya awal hadis. Kan? Misal kata kalau kita nak tahu hadis dia ni, misal kata contoh kata ni lah. Kan, lam yakun yastaqbal. Contoh maknanya dia mulakan susunan hadis dia tu mula dengan lam. Kan? Jadi mungkinlah ada pro dan kontra juga. Baik, dalam At-Tabarani ini wa fihi Ibnu Lahai'ah wa fihi layyin. Ini antara yang istilah yang digunakan lah. Lakin hadis munkar. Hadis ni munkar. Fi wajhi bi syai'in yukrihu wa khassatan ammuhu al-Abbas allazi qala fihi innahu sanu abihi wallahu a'lam. Jadi ada disebutkan tadi, maknanya Nabi ni mustahil lah kan, untuk nak mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun yang kasar kepada pok saudara dia kan. Dan kita pun tahu Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun yang huduh, yang buruk kepada sesiapa sahaja kan, apatah lagi kepada orang yang rapat dan juga yang dianggap sebagai bapa dia sendiri kan, setelah ayah dia Abdullah meninggal. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Al-Abbas ini adalah kembar kepada Abdullah. Allahu a'lam. Kan juga tidak ada satu rekod yang sahih. Jadi tak perlulah kita nak cari detail sehingga kita banyak mengambilkan masa. Muttalib dan juga Abdullah pun sama kan. Cuma ada riwayat menyebutkan bahawa yang bongsunya adalah Abdullah kan. Jadi kalau ada perbezaan pandangan pun tidak menjadi masalah kan. Kita benda tu tidak tak jadi isu lah kita kata. Baik, jelasnya hadis ini tidak boleh dijadikan asas akidah. Kenapa? Kerana dia ada masalah. Tak, kerana perawinya lain dan hadis ini hadis munkar disebabkan oleh penyakit yang ada pada perawi. Di manakah yang kita katakan berakidah ni? Dari sudut sistem kepercayaan, manusia percaya akan ada atau muncul akhir zaman kan, mana kepercayaan tadi itulah masuk dalam asas akidah. Jadi untuk asas akidah kita maklum bukan hanya sekadar beriman kepada rukun yang 6 kan, rukun Islam, rukun iman yang 6 saja, tapi perkara-perkara yang melibatkan perihal ghaibiyat dan juga mestilah berpuncul ataupun bersumberkan daripada sumber yang sabit dan sahih. Baik, kata penulis, siapa yang berhujah dengan hadis ini, maka itu menunjukkan kejahilan dirinya dalam ilmu-ilmu keislaman, terutama ilmu hadis.
Kalau kita buka lah, tuan-tuan tarik je dalam Google, kan? Tarik dalam Google ni, kita akan jumpa macam-macam. Kan? Tak percaya, cuba tengok, tarik saja apa hadis, apa kita panggil panji hitam ataupun pemuda Bani Tamim. Kan? Saya ketika nak sediakan slide pagi apa petang tadi pun, kan, bila tengok kata, kalau orang awam baca, nanya pasal apa. Jadi penulis blog apa dan sebagainya tadi tu, kan, dia tak tulis pun rujukan hadis. Dia tak tulis. Jadi kalau kita tengok, oh ni hadis, kan, kita tak naklah kata berpegang kepada asal ada dalam kitab. Tak, betul lah, walaupun ada hadis di dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama besar seperti Imam At-Tabarani dan sebagainya, namun penelitian dibuat bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan ada juga hadis yang dhaif jiddan, dan ia tidak boleh dijadikan sandaran ataupun hujah dalam dua perkara atau dua aspek akidah dan juga ibadah. Maka apa dia, isunya adalah balik kepada tadi, iaitu soalan dia ialah ada ke tidak hadis? Kan? Ada, cuma hadis yang tidak sabit dan tidak sahih. Baik, yang kedua ialah kita pergi. Ada soalan susulan. Kalau hadis tentang pemuda Bani Tamim itu tidak sahih, bagaimana pula keutamaan Bani Tamim itu sendiri? Ya, kalau tidak salah, zaman, mohon Ustaz pastikan bangsa manakah yang dimaksudkan dengan Bani Tamim. Dalam media sosial pun banyak ada orang tulis Tamim merujuk kepada tanah Melayu, kan? Betul apa? Betul sangkaan Ustaz tadilah. Kalau baca dalam website ni memang ada pun, kan, yang mengaitkan dengan kabilah Jawi, kan? Kerana isteri ketiga Nabi Ibrahim AS yang bernama Konturoh, kan, macam-macam lah cerita. Tahu nama Siti Konturoh lagi, kan, yang berada di kawasan Asia Tenggara ni begini, kan. Dari sudut bukti yang sabit yang sahih tak ada pun. Baik, keutamaan Bani Tamim memang disebutkan dalam banyak hadis sahih daripada Nabi SAW. Dan baginda ada menjelaskan Bani Tamim ini dia akan jadi sekumpulan manusia yang tegas menentang golongan Dajjal pada akhir. Ini kitab utama lah. Baru ni ada orang tanya saya, susulan adalah, ini dah lama dah, banyak tahun lepas pun timbul dah. Ada seorang ustaz tu, dia kata bila disandarkan kepada Imam Bukhari, kalau rumah yang ada Sahih Bukhari ni nescaya tidak terbakar, kalau kapal yang ada Sahih Bukhari nescaya tidak tenggelam, kan, dan sebagainya. Oh, nanyalah. Lepas tu dia kata, okay, beli letak, kan, mana kalau 2 set ke 3 set ke, kan, nanyalah. Habis hari ni semua dah ada pendrive ni dalam komputer, bermakna berani tak nak letak komputer secara terbuka begitu. Sebab apa? Sebab dalam komputer dan laptop tu kan ada bukan setakat Sahih Bukhari, tak, syarah dia dan macam-macam kitab hadis lagi, kan. Apakah ada jaminan bahawa laptop tadi tu duduk dalam kereta dan cermin kereta tak dipecahkan, kan, oleh pencuri? Itulah kata masalah, kan. Ini adalah satu kabilah yang besar yang masyhur di tanah Arab. Kalau tuan-tuan tengok sendiri pun, ni apa, sebagai selingan lah, kan, masa World Cup Qatar baru ni, kan, di Qatar tak, masjid apa dia panggil, Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tokoh gerakan gerakan Wahabiyah lah orang panggil tak. Jadi diberikan nama masjid di Qatar. Apa kaitan? Apakah orang sana tu penganut ajaran Wahabi? Tidak. Nak ceritakan bahawa bila kita tengok
emir Qatar juga, penguasa Qatar juga adalah mereka berketurunan daripada Bani Tamim. Itu dia sebenarnya. Baik, kalau kita refer lah, susu galu mereka ni bersambung daripada Tamim bin Mur, daripada Ud bin Tabakhah sampailah kepada Mudar. Ini antara ni. Tak tahulah, wallahu a'lam. Kan? Nak kata apa kabilah besar, sebab kita tak sama macam orang Arab ni. Kan? Kalau kita ni mungkin, kalau dari sudut suku-suku lah, Bugis, Banjarnya, kemudian apa, Jawanya, apa, daripada mana lagi, kita macam tu. Kan? Sedangkan mereka ni adalah bangsa Arab, cuma kabilah ni klan yang besar-besar. Baik, sama macam Quraisy lah. Kan? Quraisy ni juga adalah satu kabilah yang besar. Jadi setiap orang pada zaman Nabi SAW tahu ataupun kenal kabilah ni. Sebab orang Arab ni dia punya tradisi kita maklum. Macam juga kita lah dulu kampung tradisional. Kan dalam kampung kita ni semua saudara mara kita dak ni sepupu, sepapak, pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Kerana sistem ekonomi sara dunia begitu. Kan apabila dah zaman penjajahan, kan manusia mula bergerak, maka mulalah keluar daripada kampung tadi. Duduk kampung sebelah, kampung dua belah, kampung tiga belah. Akhirnya mulalah tempat. Kan, bandingan dengan sistem kampung tradisional. Sebab orang Arab ni, mereka satu kabilah, okey, mereka mendiami satu kawasan wadi tak kan. Okey, kabilah ni kalau kita kata okey, bukit ni lah. Kan, okey, ini kabilah A. Kalau keturunan ini keturunan Pak Mak duduk sini. Ini kabilah Pak Muk duduk sini. Ini kabilah Pak Sing duduk sini. Contoh. Kan ada 3 bukit tadi. Dan apabila disebut Bani Tamim, mereka tahu siapa yang dimaksudkan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pun berbicara menggunakan kata-kata yang kesak dan juga kata-kata yang buruk ataupun yang huduh lah. Kan kita panggil. Dan juga apatah lagi menggunakan simbol-simbol ataupun rumus yang tertentu yang sukar untuk dipaham. Sebab kita tahu, bila kita baca hadis-hadis Nabi SAW ini tuan-tuan, Nabi bercakap, kan, sebab itu dinamakan sebagai Jawami' al-Kalim. Dia tidak belerek macam kita tak. Dia ringkas, padat dan tepat. Dan kalaulah ada satu benda yang penting, maka Nabi SAW akan ulang 3 kali. Dan bila ulang 3 kali, okey, penting benda ni. Dan juga ada gaya bahasa dia. Antara gaya bahasa yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam dia nak convince seseorang ke, nak advise seseorang ke, antaranya apa dia? Ala u'allimukum. Kan, maukah kamu aku ajarkan sesuatu? Maukah kamu aku bagi tahu sesuatu tak tentang kelebihan itu, kelebihan ini dan sebagainya. Jadi, dalam bentuk persoalan tanya. Kan, mahukah? Bila mahukah ni mana kita pun tertarik. Kan, kamu nak tak? Kan, begitulah usul gaya bahasa. Dan gaya bahasa Arab dengan gaya bahasa Melayu ada perbezaan. Kan, sebab orang Arab ni biasanya perkataan mereka menggunakan antara kaedahnya ialah nafi dan isbat. Kan, kalau kita lah kalau kita biasa dia tak begitu, ialah banyaklah itu apa nama keistimewaan bahasa masing-masing. Baik. Dan hadis ini juga memberitahu bahawa Bani Tamim akan ikut serta dalam pelbagai peperangan besar pada akhir zaman. Cuma Nabi SAW tidak cerita. Kan, bagaimana kita maklumlah, akhir zaman kita pada akhir zaman, akhir yang setakat mana tak tahu. Dengan tanda-tanda kecil, kita dah dapat tengok tanda besar dah. Kita pun mungkin sebahagiannya okey, betul ke ni? Ini tanda-tanda besar. Kan? Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada menyebutkan bahawa dia kata aku mencintai Bani Tamim. Kan, selepas dia dengar 3 benda ataupun 3 perkara yang Nabi SAW sebutkan. Apa dia antaranya? Kata Nabi SAW ialah tentang Bani Tamim ini ialah hum asyaddu ala dajjal. Mereka ni, Bani Tamim ni,
lah umat aku yang paling keras, yang paling lantang menentang Dajjal. Jadi kita tengoklah hari ni, kalau dari sudut realiti ni, siapa yang paling keras, yang paling yang paling lantang melawan Dajjal. Kan? Dajjal ni juga pelbagai tafsiran lah, sama ada yang fizikalnya ataupun yang datang dalam bentuk cahaya ke apa ke kan, dengan teori konspirasinya. Tapi bagi kita melihat bahawa golongan yang lantang, yang begitu bermati-matian mempertahankan Islam dan melawan Dajjal ini adalah mereka. Dan kita boleh tengoklah mereka hari ini kan di mana. Betul. Dan apabila zakat dibawakan kepada mereka, Nabi SAW bersabda, hazihi sadaqatu qaumina. Sebab kita tahu bahawa daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq, semasa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kisah sejarah ada, sebahagian daripada mereka murtad kerana kan mungkin berlaku salah faham. Jadi mereka ingatkan bahawa zakat itu mesti dibayar kepada Rasulullah, bukan dibayar kepada Islam. Jadi bila mereka tahu Nabi dah mati, jadi mereka stop, mereka tak nak bayar zakat. Dan apatah lagi ada pula hasutan Nabi palsu, nama apa dah seorang perempuan. Ada hasutan Nabi palsu kan, macam-macam lah. Jadi akhirnya mereka tak bayar. Lalu semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini 2 tahun, beliau banyak menghabiskan masa untuk memerangi golongan murtadin ataupun golongan yang tidak mahu membayar zakat. Dan sebahagian daripada Bani Tamim yang yang tak mahu bayar zakat ni, yang murtad ni, kembali semula kepada Islam setelah mereka ni menyedari yang mereka itu ditipu oleh Nabi palsu dan juga golongan yang memusuhi Islam. Itu sekadar zakat dibawakan kepada mereka. Nabi kata hazihi sadaqatu qaumina. Jadi inilah zakat kaum kami. Dan satu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha ada hamba perempuan. Sebab sesuai dengan zaman lah, kan zaman dulu ni ada maula ataupun ada hamba kan. Dan pengharaman hamba itu pun secara berperingkat-peringkat kita tahu. Misalnya kalau pada zaman Nabi SAW antara hamba dalam kisah Barirah kan, dalam kisah Barirah ini dia bekerja untuk nak menebus diri dia kan. Dia bekerja, maknanya upah yang dia dapat ni sekian-sekian adalah perjanjian ataupun agreement dengan tuan dia kan, cukup masa dengan duit yang dikumpulkannya dia akan mendapat pembebasan daripada tuan dia. Baik, jadi balik pada tadi, daripada Aisyah kata ada seorang hamba perempuan daripada Bani Tamim, lalu Nabi SAW kata merdekakanlah hamba perempuan itu. Fa innaha min waladi Ismail. Kerana dia tu adalah walad, maknanya anak, tapi maksud di sini adalah anak keturunan ataupun keturunan daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kan? Jadi oleh kerana dia ni anak daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Baik, mengikut Ibnu Hafiz Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, bahawa orang Arab pada masa itu memang mengetahui akan Bani Tamim ini, kan, antara kabilah yang besar juga. Baik. Kemudian hadis ini juga memberitahu bahawa Bani Tamim, ini kita dah masuk tadi tak? Akan ikut serta. Cuma Nabi SAW tidak mention perang dunia pertama ke, perang dunia kedua ke, perang umat akhir zaman, kan, jangan cepat mengeluarkan kata-kata ataupun kenyataan dan sebagainya yang boleh menambahkan huru-hara dalam kalangan masyarakat kita. Kena perhati, kena cuma biarlah orang yang berautoriti untuk mengeluarkan pandangan dan seumpamanya. Baik, Syekh Ali Al-Qari, ini juga antara nama besar lah dalam ulama hadis. Dia kata ataupun menyebutkan dalam kitab dia
Mirqatul Mafatih fi Syarh Al-Masabih. Dia ada Mishkat Al-Masabih. Hadis ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahawa Bani Tamim ini akan terus ada. Sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, keturunan dia ada sampai hari ini. Kan dia tidak berlaku apa kita panggil Holocaust, tak, pembantaian secara besar-besaran. Itu masa Nazi, tak, masa Yahudi ke masa Nazi ke, kan, apa masa Nazi yang bantai orang Yahudi dan seumpamanya, tak. Sebahagiannya di Saudi dan di merata tempat, kan. Cuma tak tahulah kalau di merata tempat di selain daripada Tanah Arak ini, mereka dikenali ataupun jaga mereka bersembunyi, wallahualam. Sehingga kan ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang dulu-dulu, saya ingat yang saya sebutkan pada awal kuliah kita tadi tu, yang mengaku dia tu adalah apa dipanggil pemuda Bani Tamim ataupun juga Imam Mahdi, kan. Sebab satu lagi konsep dalam agama kita ini ialah cerita perihal Mahdi. Mahdi ini konsep ini kalau dalam Islam ini, kalau dalam kalangan kita Imam Ahli Sunnah wal Jamaah ini bukanlah suatu konsep yang begitu diberikan penekanan berbanding dengan Syiah. Sebab Syiah ini memang Mahdi bukan nama dia Mahdi. Kita maklum tak, nama Imam Mahdi ini ialah Muhammad bin Abdullah sebagaimana sabda Nabi SAW, kan. Kita dipanggil Mahdi ini kerana Al-Mahdi itu daripada perkataan hada, artinya yang membawa petunjuk, dan dialah sebagai imam yang dinanti oleh golongan Syiah, kan, yang akan muncul akhir zaman. Jadi sebagai imam yang ke-12, kan, sebagai imam yang ke-12, Mahdi Muntazar, Mahdi yang dinanti-nanti, kan. Nama dia adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi bermaksud seseorang yang diberi hidayah serta petunjuk, dan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan syariat Islam di akhir zaman. Dan juga Al-Mahdi itu sebagai manusia terpilih oleh Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi sebelum turunnya Nabi Isa AS menggantikan tugas beliau untuk mereka kita baca pelbagai teori ni, kan. Umur dunia 1500 tahun, sekarang 1444. 44 maknanya ada berapa lagi? 56 lagi, kan. 44 mana kita ada 55 lagi ni, kan. Ada 55 tahun lagi dunia ni kiamat, kan. Itu wallahu a'lam. Yang penting ialah kita bersiap-siaga dengan amalan kita ni. Kiamat untuk diri kita dulu. Ni kadang-kala ialah benda-benda kita tidak nafikan, kan. Dari sudut tanda-tanda besar ni Allah boleh munculkan dalam beberapa masa sahaja, kan. Kalau kita tengoklah bagaimana berlakunya tsunami, ataupun Allah boleh matikan, kan, ratusan ribu malah jutaan manusia dalam sekejap masa, kan. Tsunami misalnya, ataupun juga melalui penyakit yang ditimpakan kepada umat manusia. Kita pun tengoklah dengan COVID dan lain-lain lah, dan maknanya itu tidak menjadi masalah bagaimana. Dan yang penting saya tegaskan sekali lagi ialah kita berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, amal soleh kita, kan. Mudah-mudahan ia menjadi bekal kepada kita untuk kita bawa kepada dunia yang kekal abadi, kan. Sebab nak masuk alam barzah, walaupun orang kata kubur asing-asing, kan, tetapi kalau kita bawa dengan amal yang soleh, mudah-mudahan kita akan dapat istirahah di dalamnya. Dan sebaliknya, jika amal yang toleh, kan, dibawa, Masya Allah, maka nanyalah kepada empunya badan setelah ditanya dan disoal siasat dan diazab sekiranya tidak dapat menjawab akan persoalan-persoalan yang diajukan oleh malaikat
dalam kubur tadi. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebagai kesimpulannya, ambillah pandangan yang diberikan oleh Ibnu Hajar sebagaimana yang disebutkan tadi. Kan? Jadi cukuplah, dan hari ini pun kita kena berhati-hati. Kan? Dan dah cukup menjadi pegangan kita kalau dalam konteks hadis ini adalah hadis yang tidak sabit, hadis yang tidak sahih. Jadi ada pun tentang kelebihan Bani Tamim, ia memang ada. Kan? Maka apa jua pentafsiran sebagaimana kata penulis yang berpandangan bahawa ia tidak boleh disahkan kebenarannya. Mana hadis yang menyebut tentang yang soalan pertama tadi. Baik. Berbalik kepada isu pemuda Bani Tamim. Mungkin tuan-tuan ingat lagi tak? 80-an ke, kalau orang-orang lama lah. Isu ada dulu kan, apa nama, daripada Singapura dan juga di Malaysia pun ada yang mengaku sebagai pemuda Bani Tamim. Kan, dengan dilakarkan kalau kita kata beginilah, dalam keadaan fizikalnya begini, sehingga kan gigi pun ditiru dan dijadikan sebagai contoh untuk nak mengabsahkan bahawa pemimpin kumpulan mereka itulah benar-benar pemuda Bani Tamim yang disebut-sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan akhirnya jelas terbukti bahawa kepercayaan tadi itu adalah tidak berasas sama sekali. Akan tetapi kumpulan tadi masih ada walaupun dia diharamkan oleh pihak kerajaan, kan, tetapi masih ada bergerak secara apa panggil, nampak rasmi tak rasmi lah. Tak, tuan-tuan pun boleh tengoklah nama-nama sekian, kan, tetapi kena hati-hatilah kerana dari sudut akidah kita kena betul-betul solid, kena betul-betul berhati-hati supaya akidah kita ini mestilah berdasarkan kepada akidah daripada Al-Quran dan hadis-hadis dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya kira sekadar itulah kot malam ini. Saya kira mungkin kita berhenti awal sikitlah, 9.57. Jadi sekadar itulah barangkali apa yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan perbincangan ringkas tentang hadis apa berkenaan dengan yang asal ni, iaitu pembawa panji Imam Mahdi ini adalah hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Adapun tentang kelebihan dan keistimewaan Bani Tamim, memang mereka ini ada dan wujud sampai hari kiamat. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa pada kuliah kita yang berikutnya lah. Saya serahkan balik kepada moderator. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Zaim. Esok ada kelas Maulana Asri juga. Kita sambung nanti minggu bulan depan. Okey. Okey, kalau begitu kita tangguhkan majlis ilmu kita ini pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.